أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا ونية وعبادة وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami semua di kalangan yang mendengar kata-kata yang baik kemudian beramal dengannya sebaik-baiknya. Allahumma amin. Muslimin, sidang jemaah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas izinnya dapat kita bersama pada malam ini meneruskan, dan moga-moga Allah beri kekuatan untuk kita istiqamah sehingga dapat kita tamatkan kitab ini dengan sempurna insya-Allah. Dan pada malam ini insya-Allah kita masih lagi menyambung apa yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-9 Hijrah, tahun kedua terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup episod hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia inilah. Dan pada tahun ini juga kita membaca bagaimana berlakunya peperangan yang terakhir. Dan rupa-rupanya bila saya baca semula balik walaupun babnya bab yang sama, setiap kali saya nak mengajar ni saya baca balik Bila saya baca balik baru saya faham kenapa perang Tabuk yang kita baca ini merupakan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Sebab bila sebut perang ni bererti Nabi bersemuka ataupun bertembung dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Dan bila kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai berapa musuh? Yang saya kategorikan 5 musuh. Yang pertama, orang Arab Quraisy. Orang-orang Arab Quraisy ni, maknanya ini ialah family Nabi. Ini kerabat Nabi. Ini ialah keturunan Nabi SAW dan penduduk yang merupakan orang kampung Nabi. Mereka inilah pihak pertama yang memusuhi Nabi. Yang kedua, bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi berjumpa dengan satu lagi musuh yang kedua, iaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan sedikit orang Nasrani, yang mana malam ni insya-Allah kita akan tengok ada kisah rupanya. Yang ketiga ialah orang-orang Arab selain daripada Arab Quraisy dan selain daripada Yahudi, tetapi mereka ni duduk di luar. Mereka ni masing-masing ada dia punya kuasa sendiri, kuasa autonomi mereka sebagai kabilah-kabilah, tribes, ataupun mungkin ada yang sampai ke tahap menjadi kingdom pun. Dan mereka ni rasa tercabar dengan Nabi SAW, maka mereka pun memusuhi Nabi. Yang ketiga. Yang keempat ialah musuh dalam selimut. Yang tiga ni semua orang-orang luar ni, dan memang secara terang-terangan menyatakan mereka ni tolak Nabi, tolak Islam dan akan serang Islam. Jadi jelas. Tapi yang keempat ini ialah musuh dalam selimut, yang mana mereka ini mengucap lafaz syahadah, datang semayang dengan Nabi, datang semayang Jumaat. Kalau hari raya orang pakai jubah, dia pun pakai jubah. Orang bersugi, dia pun bersugi. Orang pergi umrah, dia pun pergi umrah. Bahkan orang pergi keluar berjihad pun dia pergi berjihad. Tetapi golongan yang keempat ini setiap hari memikirkan bagaimana untuk memadamkan Nabi dan juga Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, sama ada dengan tangan mereka sendiri atau dengan tangan tiga pihak yang awal tadi. Dan rupa-rupanya banyak peperangan yang tak berlaku kalau bukan sebab golongan yang keempat ni. Mereka ni, pasal mereka ni tidak sekuat pihak-pihak yang saya sebut tadi.
tetapi mereka ada kemampuan menghasut dan memberitahu keadaan dalaman. Pasal dia duduk dalam Madinah, dia tahu aktiviti Nabi, dia tahu aktiviti para sahabat, dia tahu situasi sahabat tengah susah ke, tengah inflasi ke, tengah currency mengukuh ke kan, keadaan dalaman yang hanya diketahui oleh orang yang duduk bersama dengan orang Islam. Mereka tahu, maka mereka inilah yang pergi berjumpa dengan orang-orang Quraisy, orang Yahudi, bahkan orang-orang yang jauh seperti Rom dan sebagainya, dan mereka hasut supaya datang menyerang Madinah dan menyerang Nabi SAW. Dan macam yang kita baca, antara kemuncaknya mereka juga, sebelum ni semua tu dilakukan dalam keadaan senyap-senyap. Sebab tu bila kita tengok tiga pihak yang pertama ni mudah, Nabi SAW boleh dengan secara legalnya, secara asas yang syar'inya, Nabi SAW boleh pergi bertembung, pergi bersemuka, maka terjadilah perang-perang ni. Tapi yang nombor 4 ni, Nabi tak pernah buat apa-apa. Tuan-tuan carilah kisah orang munafik yang dihukum oleh Nabi dengan hukuman yang sama sebagaimana yang dihukum kepada orang Quraisy atau orang Yahudi, kita tak jumpa. Betul tak? Hatta bahkan dalam ketika Nabi SAW pulang daripada perang Tabuk, berlakunya peristiwa pertama kali orang munafik secara direct melakukan ancaman bunuh kepada Nabi. Tak pernah berlaku. Tapi itu pun dia pakai topeng kan. Dia kalau betul dia nak menunjukkan dia benci Nabi ni, dia tak pakai topeng dah, dia direct je pergi bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih lagi pakai topeng. Cuma kali ini mereka sendiri yang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ketika itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil tindakan. Ini patut menjadikan kita ni berfikir, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ambil tindakan. 9 tahun Nabi duduk Madinah. Begitu banyak masalah angkara mereka ini, tetapi 9 tahun itu tidak pernah Nabi ambil sebarang tindakan. Maksud saya tindakan ni, teguran lisan mungkin ada, cakap belakang dengan sahabat mungkin ada, tapi Nabi tak pernah ambil any concrete action ataupun punishment kepada golongan yang keempat ini, iaitu golongan al-munafiqun. Yang kelima siapa tuan-tuan? Saya dah sebut 4. Ni yang semua yang Nabi lawan semua yang menghalang dakwah Nabi ni. Dah 4 saya dah sebut. Nombor 5 siapa? Nombor 5 syaitan lah kan. Di sebalik semua ni, ni syaitan punya kerja lah. Di sebalik semua ni syaitan punya kerja. Dan syaitan sebenarnya mempunyai interaksi langsung dengan keempat-empat pihak ini. Dan daripada keempat-empat pihak ini, ada yang berinteraksi langsung dengan syaitan. Orang Quraisy ada cerita kan, syaitan intervene, masuk dalam meeting, bagi cadangan cadangan syaitan tu masuk minit mesyuarat dicatat, kita kena bunuh Nabi. Ada direkodkan. Dengan orang Yahudi pun ada, dengan orang-orang Arab lain pun ada, dengan orang-orang munafik pun sepatutnya ada mungkin, tapi cuma mungkin kita tak dicatatkan, tapi saya yakin ada. Jadi bila Nabi SAW mengalami perkara ini, sebenarnya itu tandanya kita sampai kiamat pun akan berdepan benda yang sama. Bermakna sampai ke hari ini ada orang-orang yang akan padamkan Islam dari kalangan orang luar yang kita kenal sebagai musuh, yang terang-terang bakar Quran, yang terang-terang pergi jajah masjid kita di Palestin. Ini musuh yang terang-terang. Tapi ada juga musuh yang pakai kopiah macam tuan-tuan, pakai kain pelekat macam tuan-tuan, sambut hari raya dia pun pakai sampin kan. Sama macam ini sunnahnya, inilah rule-nya. Orang ini akan wujud. Dan kelompok-kelompok ini ada ketua-ketua, yang mana ketua-ketua ini sebenarnya berinteraksi langsung dengan syaitan. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika hizbus syaitan. Mereka inilah pihak-pihak kelompok yang kita istilah hizbu ni kalau hari ni terjemah jadi parti lah. Tapi kalau sebut parti dok bayang parti politik pula kan. Maknanya ini camp syaitan. Setengah orang kata inilah dia penyembah syaitan. Yalah, dia jangan bayang penyembah syaitan ni yang dok minum darah yang bakar Quran sahaja. Menyembah syaitan ni artinya ikut plan syaitan untuk
hapuskan Islam. Kalau plan syaitan ialah menyemarakkan budaya LGBT, plan syaitan ialah menyemarakkan budaya isap dadah, menyemarakkan budaya-budaya lucah, itu plan syaitan. Jadi orang yang buat kerja untuk semua ni, itulah dia orang yang menyembah syaitan. Dan kenapa saya sebut mereka ni ada interaksi langsung? Pasal seorang manusia secara fitrahnya takkan terfikir nak buat benda-benda ni. Membunuh seorang Nabi, manusia biasa takkan terfikir. Seorang yang baik, seorang yang dipercayai, kenapa nak bunuh? Tak ada sebab. Mengajak kepada seks songsang, seorang manusia takkan terfikir sebenarnya. Susah nak bagi terfikir ni. Elok-elok kita ni jadi nafsu pada perempuan, nak ubah, nak ajak orang pergi nafsu pada lelaki, susah ni, manusia tak terfikir. Jadi maknanya macam mana datang idea, macam mana datang semangat, macam mana datang plan, strategi dan sebagainya, kita kena tanya, tanda soal kat situ. Itu kerja syaitan. Jadi kita lihat kenapa dalam perang Tabuk ini penting, ialah kerana dalam perang Tabuk inilah kita lihat kemuncak semua musuh-musuh Nabi ini. Akhirnya Nabi SAW boleh patahkan dengan besar. Maknanya Nabi cantas tu dengan jelas. Orang Quraisy dalam pembukaan kota Mekah selesai. Semua orang-orang Quraisy semua masuk Islam, habis lah. Tak ada dah. Kalau ada tu maknanya seorang dua lah, tak ada apalah. Yang lain ni semua tunduk dah dengan Nabi, selesai. Orang Yahudi pun selesai. Perang Khaybar itu, perang terakhir tahun 7 Hijrah. Semua pasal semua tak nak masuk Islam, semua Nabi halau, selesai. Tak ada dah. Kalau ada yang berani nak melawan pun daripada jauh-jauh je, nampak tak nampak je. Orang-orang kaum-kaum lain, tribe-tribe lain, kingdom lain pun sebenarnya selesai. Macam kita baca kan, bila perang Tabuk berlaku, Rom tak berani dengan Nabi. Bila orang tengok Rom pun tak berani dengan Nabi, semua kaum-kaum Arab dah fikir 2 kali. Jadi kita kena berhentilah duduk bawah Rom, marilah kita duduk bawah Nabi SAW. Sebab itu setelah daripada perang Tabuk, bertali arus rombongan daripada kerajaan-kerajaan ini datang berjumpa Nabi SAW untuk masuk Islam. So biasanya cerita yang dulu saya ceritakan, kita dengar orang ni datang jumpa Nabi, kaum ni datang jumpa Nabi, sebenarnya itu berlaku seiring dengan peristiwa-peristiwa yang kita baca dalam perang Tabuk. Maknanya habis je daripada pembukaan kota Mekah, sebenarnya sentiasa bertali arus, sebab orang dah nampak dah. Bodohlah kalau kita bernaung bawah kuasa lain selain daripada kuasa Nabi SAW. Jadi selesai, 3 pihak ni tidak ada yang melawan, kecuali yang keempat ni, Al-Munafiqun. Sampai ke tahun 9 Hijrah Nabi tak pernah ambil tindakan. Pasal yang pertama, tindakan mereka ni dibuat secara berselindung. Jadi susahlah bawa ke mahkamah, tak boleh nak sabit. Kan? Pasal dia berselindung. Jadi yang kita boleh tohmah tu niat dia je. Jadi susahlah macam mana nak jatuh hukum atas niat. Walaupun sekarang ni ada kalau di Malaysia ni kita ada akta hasutan. Akta hasutan ni ialah satu akta untuk menghukum seseorang di atas niat. Yang kat sinilah jadi masalah. Macam mana kita nak tahu niat seseorang kan? Niat ni dalam hati. Jadi hakim dia kenalah menafsirkan perbuatan tersebut dengan niat sekian-sekian, menggunakanlah segala konteks-konteks yang ada. Jadi Nabi SAW tak boleh nak ambil tindakan. Yang kedua, Nabi memikirkan persepsi daripada luar. Pasal orang munafik ini semua orang-orang Islam macam saya sebut kan. Contoh dalam surau ni semua elok, solat sama-sama, pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah. Tiba-tiba ada seorang bunuh orang yang lain. Apakah persepsinya kepada orang bukan Islam di sini? Orang Islam dah saling berbunuhan. Dia tak peduli kan? Orang bukan Islam tak peduli ini munafik ke, ini iman betul ke, ini ahli badar, bagi dia sama. Jadi Nabi berfikir, sekiranya Nabi jatuhkan hukuman kepada orang munafik, orang luar akan ambil kesempatan untuk memecah belahkan lagi saf orang Islam di Madinah dan akan membuka ruang jatuhnya kuasa Islam di Madinah. Jadi Nabi SAW tak ambil tindakan. Nabi tunggu je point, bila agaknya Nabi SAW boleh jumpa satu tindakan orang munafik yang legally can be punished.
Bilakah agaknya? Inilah yang berlaku ketika Nabi SAW pulang daripada perang Tabuk balik ke Madinah. Cerita apa? Cerita Masjid Dirar. Ini kita akan baca pada malam ni. Cerita Masjid Dirar. Baik. Jadi mungkin sebahagian tuan-tuan pun pernah dengar cerita ni kan, tapi kita cuba mentadabbur semula, mentadabbur semula. Jadi apa cerita Masjid Dirar ini? Pentingnya cerita ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala rakam dalam ayat 107 sehingga 108 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ayat 107 Allah kata, dan mereka itu orang-orang yang mengambil satu masjid, tetapi masjid ini dirar, masjid yang nak membawa mudarat. Masjid tapi mudarat. Wa kufran, dan masjid ini dibina di atas kekufuran. Lain macam. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan dengan tujuan untuk memecah belahkan orang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu, dan menjadikan ia sebagai outpost. Bahasa Inggerisnya outpost. Bahasa Melayu saya tak tahu nak terjemah apa sebagai pengkalan. Bolehlah kata begitu. Sebagai pengkalan untuk digunakan bagi musuh-musuh yang nak datang menyerang Allah dan Rasulnya. Masjid jadi pengkalan musuh. Dan mereka bersumpah bahawa masjid itu tidaklah dibina melainkan niat mereka, tujuan mereka itu hanyalah al-husna, baik-baik belaka. Sedangkan wallahu yashhadu, Allah bersaksi, ni persaksian daripada langit, innahum lakadzibun, bahawa mereka itu sebenarnya berdusta dan bohong. Jadi ini diceritakan dan dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah rakam tuan-tuan, bermakna cerita Masjid Dirar ini bukan cerita zaman Nabi sahaja. Bermakna Masjid Dirar akan muncul di setiap zaman umat Islam sampai kiamat. Masjid Dirar zaman Nabi mungkin nanti kita akan baca Nabi robohkan, tapi tak bermakna robohnya Masjid Dirar itu dah tiada dah Masjid Dirar, quote and quote, dalam umat Islam sehingga hari kiamat. Sebab Quran ini kitab abadi, eternal words. Maka Masjid Dirar juga akan muncul pada setiap zaman, di setiap tempat di mana wujudnya umat Islam yang beriman. Jadi apa cerita Masjid Dirar ini? Bila kita buka tafsir Ibnu Kathir, kenapa saya buka Ibnu Kathir? Sebab dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum ni dia tak cerita panjang, dia sebut sikit je. Dia katalah bahawa kesan daripada perang Tabuk terbuka tembelang orang munafik melalui peristiwa pembinaan masjid. Dia sebut gitu je. Jadi detailnya kita kena buka rujukan lain. Dan panjang lebar diceritakan oleh Ibnu Kathir rahimahullah dalam tafsirnya. Apa kata Ibnu Kathir? Di Madinah, sebelum kedatangan Nabi SAW, ada seorang lelaki di kalangan Khazraj. Kan di Madinah ni ada Aus, ada Khazraj. Seorang lelaki bernama Abu Amir Ar-Rahib. Seorang lelaki bernama Abu Amir yang merupakan seorang pendeta. Dia kalau sebut rahib ini berarti dia orang Nasrani yang menghabiskan masanya siang dan malam duduk di tempat ibadah. Rahib kan? Ar-Rahib maknanya seorang yang faham kitab-kitab samawi sebelum itu. Dia ni di kalangan orang-orang yang di Madinah ni yang ramai-ramai tak kisah pasal kitab-kitab, pasal agama, tapi dia ni adalah orang yang faham agama samawi. Sebab itulah dia gelar rahib. Dan oleh kerana itu dia memiliki kedudukan di dalam penduduk Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang direspek, tapi bukan direspek kerana kedudukan politik. Dia direspek kerana kedudukannya sebagai pakar agama dan rujukan tertinggi dalam masalah agama. Dialah autoriti di Madinah sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah,
Dan semua orang-orang Madinah memeluk agama Islam, dan Islam menjadi agama yang baru, agama yang menjadi rujukan. Orang seperti Abu Amir kehilangan kehilangan pengaruh, kan? Nabi SAW mengajak Abu Amir ini untuk masuk Islam. Dia tak nak. Okeylah, tak apalah. Nabi tidak paksa. Ada lagi ramai ahli kitab, ya. Ahli kitab ni maknanya termasuklah Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi dakwah, Nabi ajak masuk Islam, tak nak sudahlah. Tapi dia tidak berhenti sekadar itu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan umat Islam dalam perang Badar, antara orang yang paling sakit hati dan benci dengan kemenangan tersebut ialah Abu Amir ni. Maknanya dia bukan sekadar tak nak terima Islam sebab dia belum yakin, ataupun dia tengah berkira-kira, tidak. Dia memang tak nak dia tolak Islam kerana dia benci. Sebab apa benci? Dia kehilangan pengaruhnya sebagai orang yang direspek dalam bidang agama. Ni nak ceritanya. Sebab tu kita tengok orang munafik ni nanti ada banyak jenis. Malam ni sebenarnya saya nak bawa 2 cerita kalau sempat. 2 tokoh besar orang munafik. Kedua-dua ini ceritanya kita nampak pada penghujung perang Tabuk. Yang pertama, Abu Amir ini seorang munafik yang respected kerana authority dalam agamanya. Dan seorang lagi yang kita selalu dengar lah nama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay pula cerita yang direspect oleh orang Madinah kerana ada authority dalam politik. He's a very great politician, respected leader sebelum Rasulullah datang. Bila Rasulullah datang, kedua-dua tokoh ini hilang tempat. Dan kedua-dua tokoh ini apabila diajak Nabi masuk Islam, and you will still be respected when you become a Muslim, tetapi mereka menolak. Dan bukan sahaja menolak, Abdullah bin Ubay dia terima. Ini cerita Abdullah bin Ubay terima, tetapi menolak secara sembunyi ataupun memusuhi Nabi secara sembunyi. Manakala Abu Amir, ceritanya bila perang Badar menang, Abu Amir ni dah tak tahan. Maka apa dia buat? Dia ni lah salah seorang yang pergi ke kota Mekah. Kalau tuan-tuan ingat lagi cerita perang Badar, lama dah. Saya baca cerita perang Badar dengan kitab Rahim Makhtum ni sebelum Covid. Kalau di surau ni BC, before Covid. Lama dah kita baca. Jadi tuan-tuan mungkin dah terlupa. Bila habis perang Badar, orang-orang Quraisy ni sebenarnya sangat down dan depression, kemurungan. Abu Sufyan tak mandi. Dia kata, selagi aku tak tebus kekalahan perang Badar ni, aku tak nak mandi. Punya teruk kemurungan orang-orang Quraisy. Maknanya tak terfikir, tak terlintas untuk mereka ni lawan semula orang Islam. Siapa yang provok sehingga mereka ni datang dengan ketumbukan untuk perang orang Islam dalam perang Uhud? Siapa? Ramai. Salah seorangnya Abu Amir Ar-Rahib ni. Datang daripada Madinah, pergi ke Mekah, jumpa dengan orang-orang Quraisy, kata, bakar api semangat mereka. Kenapa kamu ni takkan kamu nak biar darah-darah saudara kamu yang terkorban dalam perang Badar ni tidak ditebus? Takkan kamu nak biar maruah orang Quraisy jatuh di tangan Muhammad yang merupakan orang yang kau tolak, usir keluar daripada Mekah, dan sebagainya. Dia bakar sehingga antara punca orang Quraisy keluar pergi ke Uhud menyerang orang Islam. Puncanya daripada ni Abu Amir ni. Orang Madinah juga yang jadi punca dia ni. Dan dicatatkan apabila dalam perang Uhud, Abu Amir ni pergi jumpa tentera Islam daripada kalangan Madinah. Bila Uhud ni kat Madinah kan, orang Quraisy datang. Bila orang Quraisy datang, orang Islam yang keluar ni sebahagiannya orang Madinah lah. Dan bila mereka nampak Abu Amir, mereka kenal. Oh, Abu Amir ni kira tok syekh mereka dulu kan. Tempat rujuk agama sebagainya. Abu Amir datang kepada mereka. Ingatkan Abu Amir nak masuk Islam. Rupa-rupanya Abu Amir datang kepada tentera Islam di kalangan yang orang-orang Madinah dan hasut mereka supaya tinggalkan Nabi SAW. Dan dia kata, sebenarnya kali ini memang confirm orang-orang Madinah akan kalah. Bodohlah kalau kamu semua ni masih bersama dengan Muhammad. Jadi baik kamu tinggalkan dia sekarang, atau kamu akan menanggung kehinaan dan
malu yang besar jika kekal bersama Muhammad dalam perang Uhud. Maka berlakulah perang Uhud, dan kita pun tahu dah cerita perang Uhud kan. Dan kalau tuan-tuan ingat, dalam perang Uhud sesuatu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan Nabi cedera teruk. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam lubang. Kalau kita ingat, lubang-lubang yang dibuat oleh musuh. Kita terlupa nak tanya siapa buat lubang ni. Rupanya inilah dia orang yang buat lubang tu. Abu Amir ni punya dia nak tu trap Nabi supaya jatuh dalam lubang dan mati. Memang dia nak Nabi mati. Inilah dia orangnya. Ibnu Katsir sebut, inilah dia orang yang menggali lubang-lubang yang menyebabkan Nabi SAW akhirnya terjatuh dan Nabi tercedera, sebagaimana yang kita tahu kan, masuk besi perisai Nabi itu tercucuk dalam pipi Nabi, sehingga Abu Ubaidah terpaksa cabut, dan Abu Ubaidah tercabut 2 patah gigi nak keluarkan besi daripada pipi Nabi SAW. Punca ni laki ni, Abu Amir ni. Dan bila Rasulullah SAW tengok Abu Amir ni masih memusuhi Islam, Rasulullah SAW telah berdoa kepada Abu Amir ni. Rasulullah doa kepada Abu Amir ni bahawa dia akan mati di satu tempat yang jauh dan mati dalam keadaan dia asing daripada semua orang yang hormat kepada dia. Ini doa kepada Abu Amir ni. Bila perang Uhud, orang kafir Quraisy pun tamat macam tu je. Dan Nabi SAW mengugut sekali lagi ataupun mengajak sekali lagi kepada Abu Amir, dan Abu Amir nampak orang Islam makin kuat. Apa Abu Amir ni buat? Dia telah lari ke Rom. Dia telah lari ke Syam dan bernaung di bawah kerajaan Rom. Apa plan dia? Plan dia ialah dia nak duduk dalam kerajaan Rom dan nak menjadi orang yang membakar kerajaan Rom supaya kerajaan Rom datang menyerang Madinah. Jadi boleh di sini kita fahami bahawa antara punca itu cerita kan. Apa punca perang Tabuk? Ialah bila Nabi SAW dapat tahu bahawa tentera Rom ingin menyerang Madinah. Siapa kepala yang menghasut Hercules, Caesar of Rome ini untuk menyerang Madinah? Salah seorangnya ialah ni, Abu Amir ni, orang Madinah sendiri. Dan Abu Amir ni punya dia bercita-cita tinggi lah. Sebenarnya tujuan dia satu je. Dia nak bunuh Nabi, nak padamkan Islam, dan dia kembali ke Madinah dan kemudian dia menjadi pemimpin di Madinah. Itu saja dia nak. Hasad dia dengan Nabi ni ialah satu kebencian sebab nak jadi pemimpin. Hasad pengaruh dan kepimpinan. Jadi sebelum perang Tabuk lagi, dia telah mengarahkan, ataupun mungkin direkodkan beberapa tahun sebelum tu lagi, dia telah mengarahkan orang-orang munafik di Madinah untuk menyediakan satu pengkalan, yang mana pengkalan ini akan digunakan sebagai tempat untuk melancarkan serangan dari dalam Madinah sendiri. Jadi kalaulah spy datang daripada kerajaan Rom, spy ni boleh parking situ tanpa disuspek oleh orang-orang Madinah sendiri. Dan dia telah dengan spesifiknya memberi arahan pengkalan ini hendaklah dibina sebagai sebuah masjid. Nampak licik tak licik dia ni? Kan, dia bukan suruh buat bangunan, bukan suruh buat istana dan sebagainya, tapi dia ni orang agama, dia tahu ni. Dia tahu Nabi SAW ni akan mudah diperdaya jika yang menyerang itu tidak diketahui ataupun tidak dikenal pasti, sebab mereka berselindung di sebalik topeng agama. Jadi arahan dia kepada orang munafik di Madinah, buat satu masjid, dan masjid ini banyak fungsi, dan setiap satu fungsi itu Allah rakam dalam ayat tadi yang saya baca. Apa dia? Fungsi yang pertama, diraran, memudaratkan orang-orang yang ada di Madinah. Melalui apa? Allah kata wa kufran. Inilah tempat nanti di sini berhimpunnya orang-orang yang akan kufur. Asalnya munafik, tapi kemudian mereka ni akan berkumpul di situ, dan sebenarnya dalam tu menyuburkan kekufuran. Dan kemudian tafriqan, mereka ni akan mendakwahkan kekufuran itu, ajak orang lain
yang dah elok-elok Islam, dah elok-elok beriman, ajak semula join di masjid mereka. Maknanya datang solat dengan mereka, dengar kuliah mereka, dengar khutbah mereka. Elok-elok dah Islam dah, elok-elok akidah dah sejahtera, tapi datang masjid tu, bila dengar kuliah situ, bila dengar tazkirah situ, bila dengar khutbah situ, goyang. Kalau boleh biar sampai ke tahap murtad, atau jadi orang yang kemudian menyerang Islam padahal asalnya Islam. Lalu dengan itu berpecah, tafriqan Allah sebut kan. Dan yang terakhir Allah sebut, inilah dia nanti menjadi pengkalan di mana orang-orang yang nak memusuhi Islam akan datang duduk situ. Maknanya spy, tentera-tentera yang nak bersiap sedia akan datang ke masjid ini sebagai orang-orang yang menyamar orang Islam kan. Jadi kalau kita tengok okey je kan, orang datang situ, daripada luar datang nak semayang situ dan sebagainya, tak ke kita nak kacau, kita biarlah. Rupa-rupanya semua spy pakai serban pakai jubah dan sebagainya. Jadi ceritanya masjid ini siap dibina elok sebelum Nabi SAW nak keluar pergi perang Tabuk. Dan mereka telah datang berjumpa dengan Nabi SAW untuk minta Nabi SAW solat di masjid tu. Ini ialah satu, orang kata, official ceremony lah, merasmikan masjid. Di zaman Nabi, mana-mana tempat nak jadi masjid, jadi surau, sahabat akan minta Nabi solat di situ, maka barulah mereka akan solat dan jadikan tempat tu masjid. Bahkan di Saudi sampai ke hari ini, mana-mana tempat yang Nabi solat, mereka akan bina masjid di situ. Macam contohnya dalam satu hadis lain kita pernah baca dulu, ada satu sahabat ni, dia ketua kepada satu family yang duduk jauh sikit daripada tengah Masjid Nabawi. Rumah dia jauh sikit. Dan dia pula seorang sahabat yang penglihatan tak berapa baik. Ada setengah kata dia dah buta dah pun. Jadi nak berjalan ulang-alik ke Masjid Nabi ni susah. Jadi dia buat satu permintaan, bolehkah dia menjadikan rumah dia tu sendiri sebagai tempat masjid. Jadi dia jemput Nabi SAW datang untuk solat. Jadi Nabi datang bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang solat. Dan daripada di sini kita faham bahawa Nabi SAW entertain permintaan untuk wujudkan tempat-tempat lain selain daripada masjid Nabi untuk juga menjadi masjid bagi mereka yang susah, ada keuzuran, ada sebab dan sebagainya. Jadi orang munafik dia gunakan perkara ni. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak engkau datang solat di masjid yang telah kami bina ni? Yang peliknya, masjid ni tak jauh daripada Masjid Quba. Tapi mereka bagi alasan, dia kata masjid ni kami bina untuk orang-orang yang tak larat nak pergi jauh-jauh ni, ataupun kami nak guna kalau solat pada waktu hujan. Kan kalau dulu ni kalau hujan, memang kalau sampai hari ni pun ada keuzuran kan, kalau hujan ni tak payah pergi ke masjid. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau hujan ketika kita solat, kita boleh jamak dengan waktu yang seterusnya, sebab jadi satu kesusahan untuk kita datang semula dalam keadaan hujan. Jadi alasan mereka kata kalau hujan lebat kan susah nak pergi ke masjid dan sebagainya, kita buat masjid dekat sikit. Jadi dia explain lah, maknanya dalam paper proposal dan jemputan kepada Nabi tu, surat jemputan tu, sebutlah kenapa dibina masjid ini dan sebagainya. Maka dengan ini kami memohon untuk yang dimuliakan baginda Nabi SAW datanglah mencemar duli, solatlah di masjid ini. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW tidak tahu bahawa ini ialah kerja jahat orang munafik. Ini masalah, sebab ialah orang munafik kita tak tahu. Dan Nabi assume memang masjid ini dibina dengan tujuan yang baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan dan memberitahu kepada bukan memberitahu kepada Nabi, Allah jadikan timing Nabi nak keluar ke Tabuk ni pada waktu yang sama mereka datang jemput Nabi SAW. Jadi Nabi SAW beritahu kepada mereka, aku ni nak bermusafir, nak pergi perang Tabuk, tak sempatlah nak memenuhi jemputan ini, tetapi insya-Allah aku balik daripada Tabuk nanti, aku datang solat situ insya-Allah. Jadi alhamdulillah lah, lega lah orang munafik ni. Kalau Nabi dah semayang situ dah tak ada siapa nak question dah kewujudan tempat itu dan bahayanya kewujudan tempat itu kan. Jadi bila Nabi SAW balik, orang munafik panggil untuk datang solat. Hari itu Nabi janji.
pada ketika inilah turunnya ayat tadi, ayat yang saya baca tadi. Jadi Nabi SAW mungkin ada bau puak-puak ni macam ni lah, pelik sikit lah. Masjid Quba dah dekat, kenapa nak buat masjid situ lagi kan? Tapi Nabi tidak boleh mengambil sebarang hukum, sebab tidak ada sebab nak kata ini ialah satu tindakan yang ataupun pembinaan masjid yang menyalahi. Sehinggalah turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sebab tu saya sebut ayat Allah ni lah yang Nabi tunggu. Bila ayat Allah turun, bererti itulah syariatnya, itulah bukti paling konkret bahawa apa yang mereka buat ni ialah permusuhan terhadap Islam. Baru Nabi boleh ambil tindakan. Jadi turunlah ayat tadi yang saya baca, dan dengan itu Nabi SAW bersyukur. Terbukalah, pecahlah tembelang pihak-pihak munafik ni. Dan tuan-tuan bayang ni, ayat tu cerita sebiji-sebiji dia punya plan. Kalau kita ni orang munafik, apa rasa masa tu? Terdedah macam tu aja. Dan mereka tahu, dan orang munafik ni tahu Quran bila turun memang datang daripada Allah SWT. Mereka ni tahu, tapi mereka tak beriman. Bila turun macam tu, Allah SWT cerita kepada Nabi, dan Nabi SAW perintah kepada sahabat untuk pergi robohkan dan bakar masjid tu. Dan bahkan setengah riwayat sebut, bila dah bakar, dah roboh, Nabi suruh jadikan tempat tu tempat pembuangan sampah. Kan? Jadi Nabi SAW tanpa berlengah terus mengambil tindakan tegas tersebut. Dan dengan tindakan ini, orang-orang munafik sebenarnya rasa sangat tercabar ataupun terancam. Selama ini banyak yang mereka buat ni tak boleh diambil hukuman oleh Nabi. Jadi mereka buat sehinggalah yang berlaku dalam peristiwa Masjid Dirar ini. Satu tindakan tegas yang merupakan isyarat kepada semua penduduk Madinah bahawa mereka yang menjadi jawatan kuasa penaja penubuh masjid ni yang menghantar nama untuk buat jawatan kuasa penaja ni, inilah dia orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi orang-orang keliling, oh rupanya tu ceritanya. Ingat Tuan Haji ni pakai kopiah ni apa semua, ingatkan orang-orang kita. Rupanya musuh-musuh Islam. Ini pertama kali seluruh penduduk Madinah mengenali orang-orang yang selama ini mereka tahu Allah sebut dalam Quran sebagai munafik, sebagai orang yang depan mereka beriman, belakang jumpa musuh. Banyak ayat Quran, banyak. Tuan-tuan buka je muka surat kedua daripada suratul Baqarah, berjela-jela ayat cerita tentang orang munafik. Tapi orang Islam tak boleh nak finger point siapa dia kan, sehinggalah berlakunya tindakan daripada Nabi SAW. Jadi ketika itulah baru orang di Madinah ni kenal, inilah dia. Jadi bila dikenali dan bila Rasulullah bertindak tegas macam tu, kita baca selepas itu sebenarnya ramai ataupun sebilangan besar daripada orang munafik ni akhirnya bertaubat. Dah takut Jadi bila mereka takut, maka mereka pun akhirnya meninggalkan sokongan kepada Abu Amir ni. Dan Abu Amir pun tak berjaya nak bawa tentera Rom datang tadi kan. Jadi habis macam tu je lah sebenarnya cerita usaha orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abu Amir ini untuk menyerang Madinah daripada dalam. Tapi dicatatkan juga sebahagian kecil daripada mereka terus kekal tegar memusuhi Islam sehingga mati dalam keadaan begitu. Dan apa jadi kepada Abu Amir? Abu Amir mati di Rom dalam keadaan tidak ada siapa-siapa pun yang memuliakan jenazahnya. Pasal dia kat sana pun dia orang asing, imigran dia bukan orang Rom. Dan orang-orang dia di Madinah pun tak ada seorang pun yang akhirnya datang pergi menguruskan jenazah dia, dan maka termakbullah doa Nabi SAW. Abu Amir mati di tempat yang jauh dan mati dalam keadaan yang gharib, mati dalam keadaan yang asing, dan tidak dimuliakan, tidak diuruskan jenazahnya dan apa-apa pun oleh orang-orang yang selama ini mengikut cakap daripada Abu Amir. Jadi itu cerita cerita Masjid Dirar maknanya tak sempat semayang pun lah. Maknanya segala fungsi-fungsi yang telah dibayang-bayangkan oleh mereka itu tak sempat pun untuk dilaksanakan. Jadi ini cerita Masjid Dirar. Jadi sebagaimana saya sebut awal tadi, cerita Masjid Dirar ini hanyalah satu ibrah, tetapi kita akan melihat wujudnya masjid Dirar di sepanjang zaman umat Islam. Mungkin bukan dalam bentuk masjid exactly, tetapi mempunyai fungsi yang sama sebagaimana Masjid Dirar di zaman Nabi.
Fungsinya apa? Fungsinya di situlah sarang berkumpul-kumpulnya orang-orang yang memakai nama Islam dalam IC nama Islam, tapi mereka ni lah orang yang nak jauhkan orang Islam lain daripada Islam. Berkumpul di situ. Mungkin kalau hari ni mungkin dalam sebuah NGO, mungkin dalam sebuah parti, mungkin dalam sebuah syarikat. Itu tempat orang beraktiviti hari ni kan. Kalau dulu masjid itulah tempatnya. Sekarang ni kita ada macam-macam platform, ada NGO, mungkin yayasan, mungkin. Fungsinya sama seperti Masjid Dirar. Mereka ni lah yang merancang untuk jauhkan anak muda kita daripada akidah yang sejahtera. Elok-elok faham Islam dengan betul, tiba-tiba faham Islam kod cara liberal. Elok-elok faham Islam dengan betul, tiba-tiba kod faham Islam cara plural. Islam ni sebenarnya sama macam agama lain, semua mengajak kepada kebaikan. Siang malam dia buat kursus, dia buat TOT, training for trainers, dia buat wacana, dia buat forum. Anak-anak muda Islam yang kononnya mencari pencerahan pun datanglah mendengar. Inilah dia satu pandangan baru. Buat apa kita nak ikut pandangan ayah-ayah kita ni, kaum tua, konservatif, jumud. Anak-anak muda ni, saya sebut ni pasal saya sendiri memang tahu kewujudan perkara-perkara ni. Kalau nak sebut nama pun boleh, tapi tak penting nama, kita boleh cari, kita nampak benda ni berlaku kan. Sama ada dalam NGO, dalam parti pun ada, dalam yayasan pun ada dan sebagainya. Jelas. Dan mereka inilah yang digunakan oleh musuh-musuh Islam yang datang dari luar. Mereka inilah yang mendapat pendanaan. Bila kita tengok bukan main berstruktur dia punya plan, siapa ajar, rupanya musuh daripada luar datang ajar kat mereka kan, bagi training, bagi dana, setiap tahun follow up, bagi award, angkat mereka sebagai figure dalam masyarakat, panggil mereka ke sana, bagi lagi training, sehingga mereka ni daripada nobody boleh menjadi figure dalam masyarakat. Kita yang baik-baik ni pun tak jadi figure. Ingat senang tuan-tuan nak jadi figure ni. Kita patut orang yang faham ni lah jadi qudwah kan, jadi role model. Kenapa susah sangat nak jadi role model? Sebab spotlight tu dah dicuri. Spotlight tu dah ditarik pergi kepada orang-orang ni. Orang ni lah paling pandai, orang ni lah paling rasional, orang ni lah paling padahal bila kita dengar kalam-kalam dia, ialah kalam-kalam yang menjauhkan kita daripada Islam, mengelirukan anak-anak muda Islam dari tentang Islam. Memanglah kita tak boleh nak isytihar mereka ni munafik, kita tidak ada hak itu. Tetapi ciri-ciri nifaq, segala karakteristik pergerakan mereka, itulah yang digambarkan oleh Al-Quran dalam berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ayat Al-Quran tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi poinnya apa? Poinnya bermakna kalau Nabi pun aware dan Nabi pun akhirnya cari peluang untuk memadamkan perkara ini, itulah juga kita punya tanggungjawab kita hari ini. Sebab kalau tidak, selamanya umat Islam kan akan diserang dari dalam, dan ini yang paling selalunya berbahaya dalam masyarakat Islam. Bila kita tak tahu mereka ni siapa, kita lantik mereka jadi pemimpin misalnya, sebab dia macam kita. Kita ingat dia macam kita, tiba-tiba dia duduk atas sekali. Bila dia duduk atas sekali, dia rombak semua. Jadi bahayanya besar. Pasal dia punya bahaya bukan pada kita saja. Mungkin tuan-tuan tak terasa pasal zaman kita ni tak nampak apa sangat lagi. Lagi 100 tahun, berapa banyak tuan-tuan boleh jamin anak-anak muda kita ni yang masih Islam macam kita, yang masih datang dengar kuliah ni. Tuan-tuan tengok sekarang yang datang dengar kuliah apa, umur berapa? Nak suruh yang baya-baya saya ni datang pun dah susah. Apatah lagi yang anak-anak saya tak tahulah ada ke tidak lagi nanti kuliah-kuliah di masjid selepas-lepas. Sebab dia orang lagi suka dengar pencerahan daripada YouTube ke, daripada mana. Sebab tu saya pun cuba masuk YouTube juga kan. Kalau tidak, tak ada orang bersaing lah dengan dia orang ni semua kan. Jadi lepas 100 tahun, apakah jaminan anak-anak muda kita ni faham Islam macam kan? Sekiranya orang yang memusuhi Islam dari dalam ni kekal dengan apa yang mereka buat. Dan saya sebut ni sebagai benda yang berlaku secara real. Ni bukan bayangan saya, bukan paranoid, real. Kalau nak sebut berapa dia pendanaan pun saya boleh sebut, datang daripada mana pendanaan pun saya boleh sebut, jadual dia punya training pun saya boleh sebut. Tapi tak apalah, kita biarlah tu sebagai satu orang kata tuan-tuan carilah. Tapi benda ni real, dan bila Quran sebut memang dia real.
Jadi itu satu saya rasa pengajaran penting daripada masjid dirar. Sebab kadang-kadang saya sebut ni sebab apa? Kadang ada setengah orang ambil pengajaran daripada cerita masjid dirar ni, maknanya mana-mana masjid yang dibina untuk menyaingi masjid yang lain, itulah dia masjid dirar. Dia tak semestinya. Ini saya sebut juga, memanglah zaman Nabi ia muncul dalam bentuk masjid. Tapi zaman kita kemunculan banyak masjid. Contoh, dah elok-elok ada masjid Hasanah, pergi buat masjid Al-Um pula buat apa? Contoh, ini masjid dirar ni, memecahkan penduduk Bangi. Elok-elok masjid Hasanah dapat 10 saf kalau solat subuh, sekarang separuh je 5 saf, pasal 5 saf lagi pergi masjid masjid Al-Um. Dia tak boleh lah. Sebab itu Allah SWT sebut, Allah SWT sebut, sambung ayat tadi, la taqum fihi abada, kamu jangan sekali-kali pergi ke masjid dirar. La masjidun ussisa 'ala taqwa, sekiranya masjid itu dibina di atas asas taqwa, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, di situlah patutnya kita ini imarahkan. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Pada masjid itu orang-orang yang datang, yang mendirikannya, yang menjadi AJK-nya, yang menjadi itu ini dan sebagainya, ialah orang-orang yang memang nak mensucikan hati, nak mensucikan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang yang menyucikan diri. Belum azan. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, saya jelaskan sikit takut nanti habis begitu kan ada yang pergi buat demo pula robohkan masjid lain. Apa sebenarnya hukum bina masjid di satu kawasan yang sudah pun ada masjid lain? Dia kalau Bangi ni kira okey lagi, jauh sebenarnya Masjid dengan Masjid Al-Um dengan Masjid Hasanah. Tuan-tuan pergi kat Turki, pergi ke Masjid Sultan Ahmed tu, Masjid Biru, seberang tu je Hagia Sophia. Yang satu ni azan, sebelah ni azan, dia bersaut-saut azan dia tu. Memang betul-betul sebelah kan. Bahkan di kebanyakan tempat tu memang macam tu. Bahkan dulu masa saya di Mesir pun, masjid ni dia bawah apartmen je, jalan 10 tapak jumpa lagi, jalan 10 tapak jumpa lagi. Jadi kalau kita tak faham, kita anggap ini semua masjid dirar ni. Sebab itu ulama sebut, jadi secara hukumnya kita kena faham bahawa dalam kes masjid dirar, ianya jadi begitu, maknanya masjid yang dirar, yang memudaratkan itu, apabila objektif dia dirikan itu jelas kerana tujuan-tujuan yang akan menghancurkan perpaduan ummah, mengganggu apa yang telah pun dibina oleh ummah di situ dan sebagainya kan. Ataupun ulama tambah satu lagi yang tadi tak disebut dalam Quran, satu lagi ialah dia bina tu semata-mata kerana riyaan au sum'atan, just for the sake of dia punya reputation. Dulu kalau di Mesir, tak tahulah, ni sahabat saya Ustaz Alim ni mungkin boleh betulkan kalau salah. Di Mesir dulu saya ingat saya pergi satu masjid, kalau tuan-tuan pernah pergi, ada Masjid Ibnu Tulun. Kalau yang pernah pergi ke Mesir, ini senior lah cerita pada saya pun tak sempat nak study lebih. Saya pun pelik, bila sampai situ tak ada burung terbang kat masjid tu. Biasa kalau tuan-tuan pergi masjid di Mesir ni ada banyak burung-burung terbang macam di Madinah tu kan, burung-burung banyak tu. Cuma bila saya sampai Masjid Ibnu Tulun ni di Mesir ni, tak banyak pokok, tak banyak burung, sunyi je. Dia punya courtyard tengah tu bukan yang besar tu, punya sebesar-besar tu pun tak ada burung terbang lalu tu, tak ada. Jadi mengikut hikayatnya lah, mengikut riwayat daripada senior ketika itu, dan bila baca fakta sejarahnya pun, Ibnu Tulun nama orang yang membina masjid ni, tak silap saya dia salah seorang daripada pemerintah di zaman Fatimiyah, tak silap saya lah. Dia bina masjid ni kerana nak menyaingi kemasyhuran Masjid Al-Azhar ataupun Masjid Sultan Hasan, ada satu lagi lah. Maknanya dah ada masjid lain besar dah, dan sangat memang diimarahkan lah, ramai orang datang sembahyang situ dan sebagainya. Jadi dia jadi pemerintah, dia mesti meninggalkan legacy. So dia pun kena bina satu masjid, yang mana masjid ni lah orang akan kenang dan orang akan datang tunaikan solat sini ramai dan sebagainya, dan masjid tu atas nama dia, Masjid Ibnu Tulun. Tapi bila tuan-tuan pergi ke hari ni tak ada orang. Tu yang sampai sini kata tengok burung pun tak datang sini.
punya kira tempat yang kan. Tapi saya pun tak tahu kenapa sampai hari ni masjid tu masih ada lah, tak adalah pula dirobohkan. Mungkin ulama pun khilaf agaknya status masjid tu, wallahu alam. Tapi ulama tambah juga, jika masjid tu didirikan hanya sebab riak, sum'ah dan lebih teruk atas sebab-sebab tadilah, nak pecahkan orang hanya sebab itu, maka itu mengambil hukum masjid dirar, maka boleh dirobohkan masjid tersebut. Tetapi sekiranya dalam satu kawasan yang terlalu besar, di mana satu masjid tak muat dan kemudian perlu dibina masjid-masjid lain untuk menampung keperluan penduduk yang semakin ramai, boleh dibina walaupun masjid itu sebelah menyebelah, tak ada masalah. Jadi kalau di Mesir, tuan-tuan pelik, bila orang kata Cairo ni a city of 1,000 minarets. Sebab memang bila masa waktu tuan-tuan duduk di Cairo ni, dengar azan tu bersahut-sahut. Pasal masjid banyak sangat, semua masjid azan. Kadang orang cakap satu masjid azan sudahlah. Pasal satu kawasan tu kan, nanti macam contoh section 9, section 8 ni boleh jadi ada dekat 50, 60 masjid. Punya banyak tu. Jadi satu Cairo dia kata 1,000 minarets, semua nak azan. Arab pula azan jenis tak nak kalah. Kalau kita orang Melayu ni sayup-sayup syahdu je tak apa lagi. Arab ni semua tak nak kalah. Dengar sana kuat, di sini kuat lagi. Kerana apa dibenarkan? Sebab memang tak cukup. Kalau time sembahyang Jumaat tu, kalau tuan-tuan tengok, melimpah juga sampai ke jalan. Punya banyak-banyak masjid tu pun datang lambat sikit, jawabnya solat tengah-tengah jalan raya lah kita ni. Jadi dibenarkan. Jadi oleh kerana itu, apabila kes mendirikan masjid di atas bersebelahan ataupun berdekatan dengan masjid yang lain, ulama kata kena berhati-hati sebelum menentukan hukum dan statusnya. Maka di sini apa yang diambil iktibar ialah niat orang yang membuat masjid itu. Maka mesti cuba diselidik, cuba diketahui apakah niat mereka yang membina masjid itu. Jika memang niat mereka tu tidak ada niat lain selain nak mendirikan satu tempat untuk mendirikan ibadah, supaya ada tempat orang beribadah di situ, walaupun tak jauh sangatlah masjid, betul tak? Contoh macam surau ni lah. Kalau ikut kita naik kereta tu, tekan sikit sampai dah masjid Hasanah kan. Tetapi jika niat di sini tidak ada niat lain, bukan niat semata-mata nak menyaingi masjid Hasanah ke apa dan sebagainya, maka ulama kata atas niat itulah kita benarkan masjid itu, dan moga-moga ia juga terdiri daripada masjid-masjid yang didirikan di atas asas taqwa, yang mana dapatlah orang yang mendirikannya ganjaran-ganjaran yang banyak yang Nabi SAW telah ceritakan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi itu saya tambah sikit lah. Jangan kita nanti mudah-mudah menuduh pula. Kena tahu betul-betul, kena tanya jawatankuasa penubuh ni kenapa kan? Dan kalau di Malaysia ni, sebab itulah wujudnya majlis agama ataupun jawatan agama untuk kita ni urus perkara ni dengan bersistem lah. Kena dapat kelulusan dulu dan sebagainya kan. Jadi wallahu alam, sebenarnya saya nak baca satu lagi cerita tapi tak sempat ni. Kalau baca cerita tu jawabnya kita sembahyang pukul 10. Cerita matinya, saya sebut matilah pasal dia orang yang tak dihormati pun, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Dan kisah kematian dia tu agak menarik. Apa yang menarik tu kita insya-Allah kita baca minggu depan insya-Allah. Tak dapat malam ni. Setakat itu dulu untuk malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.